Jadi berikut merupakan ahli kumpulan kami daripada kumpulan 2. Jadi ada Ahmad Kamaruzi bin Muhammad Kamal, Muhammad Hazwan bin Rosli, Muhammad Fahir An-Nur bin Nur Najahan, Muhammad Afiq Aikal bin Muhammad Rasid, Muhammad Syahmi Aiman bin Muhammad Sabri, Muhammad Iqmal Arif bin Hadi, Muhammad Faizul Hadi bin Zulkifli, dan Muhammad Azmin bin Tajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamaruzi bin Muhammad Kamal. Nombor matriks AA200149. Seperti mana yang anda tahu, kumpulan kami menjalankan satu kajian mengenai masalah bekalan air bersih di Selangor. Daripada yang anda tahu pada masa kini, penggunaan air sekarang ini semakin banyak kerana populasi manusia sekarang ini semakin, of course, semakin lama semakin bertambah. Jadi dengan berlakunya pertambahan ini, maka penggunaan sumber alam semula jadi pasti turut bertambah dan belum tentu keperluan semula jadi itu akan bertambah sekali dah. Jadi penggunaan sumber semula jadi ni menjadi semakin lama semakin apa kita cakap, terhad. Jadi, untuk mengawal supaya tidak berlakunya masalah kepada alam sekitar kita ini. Namun begitu, walaupun kita sekarang ni sedang cuba untuk mencari alternatif lain, tapi kalau kita ikut masyarakat, bukanlah masyarakat, sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab, mereka lebih mementingkan kepada pembangunan dan hanya melihat alam sekitar ni cuma sekadar tempat untuk mereka, tempat atau resource atau sesuatu yang mereka boleh guna untuk membantu pembangunan setempat itulah. Jadi aktiviti yang tidak terkawal, sikap tamak, kurang kesedaran diri dan petikan diri sendiri ini telah menyebabkan kesukaran berlaku kepada ekosistem alam kita. Pencemaran sungai adalah salah satu daripada akibat aktiviti manusia yang menunjukkan impak kepada kehidupan seharian kita. Ia telah menjadi satu perbualan hangat daripada sejak beberapa tahun sudah, terutama sekali pada masa kini lah, sebab penduduk makin ramai, sampah makin banyak, tempat pembuangan sampah, sungai juga akhirnya. Air merupakan peluang asas kehidupan kepada kita untuk terusnya hidup lah. Tapi air sendiri yang kita sukar untuk dapatkan. Jadi apakah yang perlu kita buat untuk atasi masalah ini? Saya serahkan pembentangan ini kepada yang seterusnya. Dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Azmin bin Tajul Arifin bernombor matrik AA200213 akan membentangkan metodologi kajian pada kajian ini. Metodologi kajian ini merupakan cara untuk menganalisis data yang dapat menyokong satu penyelidikan. Metodologi menerangkan cara dalam mengenal pasti masalah dan mengapa kaedah yang dilaksanakan perlu dalam satu penyelidikan. Tujuannya, ia dilakukan untuk memastikan maklumat berkaitan dapat disampaikan dengan mudah. Selain itu, metodologi juga bermaksud pengetahuan tentang cara yang digunakan semasa menjalani kajian serta merujuk prosedur yang berkesan dalam menjawab soalan kajian. Dari perspektif yang berbeza, kajian kuantitatif merupakan penyelidikan yang secara amnya menggunakan analisis statistik. Kuantitatif mempunyai perkataan kuantiti yang membawa maksud penyelidikan ini mempunyai beberapa banyak analisis data dan kuantiti. Selain itu, penyelidikan kualitatif pula merupakan bentuk data yang tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Data kualitatif ialah dalam bentuk temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Jadi, untuk kajian ini yang bertajuk isu berkaitan etika alam sekitar terhadap masalah bekalan air bersih di Selangor dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara kajian tinjauan menggunakan instrumen Prima melalui Google Form sebagai media pengumpulan data daripada kajian ini. Responden yang telah menjawab soalan daripada Google Form ini merupakan pelajar ITHM Pagoh sendiri dan seramai 17 orang responden telah menjawab soalan-soalan yang diberikan.
Google Form ini diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Selanjutnya, bagi pendekatan kuantitatif untuk kajian ini, beberapa penyelidikan telah dijalankan berkaitan masalah bekalan air bersih di Selangor menggunakan bahan tertulis yang merupakan keratan-keratan akhbar yang tidak melebihi 6 tahun dari masa sekarang. Hai dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan dan analisis kajian kami. Tujuan perbincangan ini dijadikan adalah bagi membahaskan 3 objektif utama kajian melalui pengumpulan data terhadap pandangan pelajar UTHM berkaitan dengan isu pencemaran sungai berdasarkan soalan selidik yang telah dijalankan di Google Form. Baiklah. Perbincangan pertama adalah berdasarkan objektif pertama, iaitu mengenal pasti ataupun mengkaji punca berlakunya pencemaran air di Malaysia, khususnya di Selangor. Kalau kita lihat di sini, hasil dapatan kajian mendapati bahawa 10 daripada 17 orang responden bersetuju bahawa punca utama pencemaran sungai adalah disebabkan oleh pembuangan sampah sarap. Manakala punca seterusnya adalah disebabkan oleh pembuangan sisa kimia daripada kilang. Baiklah. Analisis yang seterusnya adalah berkaitan dengan objektif yang kedua, iaitu mengkaji kesan pencemaran air terhadap masyarakat dan negara. Sekiranya kita lihat di sini, 9 daripada 17 orang responden sangat bersetuju bahawa kesan dia akan menyebabkan sumber pendapatan nelayan terjejas disebabkan ikan pupus dan juga ikan berpindah kepada habitat lain yang lebih selamat. Kesan yang lainnya adalah dapat menjejaskan industri pelancongan kerana bau yang tidak menyenangkan dan juga pemandangan sampah sarap yang bertimbun akan menyebabkan para pelancong tidak tertarik datang ke Malaysia. Dan perbincangan yang terakhir adalah berkaitan dengan objektif yang terakhir, iaitu peranan individu, masyarakat dan juga kerajaan dalam membendung isu pencemaran air di Selangor. Berdasarkan hasil daripada soalan selidik, 10 daripada 17 orang responden sangat bersetuju bahawa dengan cara memelihara semula sungai, iaitu dengan mendalamkan semula sungai untuk mengorek endapan, dapat membendung isu pencemaran air di Selangor. Dan langkah seterusnya yang boleh dibuat adalah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Hal ini supaya masyarakat lebih berhati-hati dan lebih bertanggungjawab. Dan langkah seterusnya yang boleh dibuat berdasarkan dapatan kajian adalah menghijaukan semula kawasan berhampiran sungai. Hal ini bagi menanam sifat cinta akan alam sekitar terhadap masyarakat supaya kebersihan bukan sahaja sungai akan tetapi alam sekitar dapat dijaga dengan lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bincangkan tentang kesimpulan bagi laporan bertugasan hari ini yang diberi tajuk masalah bekalan air bersih di Selangor. So kesimpulannya, kerosakan dan pencemaran di muka bumi ini ialah hasil kerakusan manusia. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan manusia semata-mata. Hal ini demikian kerana tiada lagi tempat berteduh lain bagi manusia sekiranya kita gagal menjaga kelestarian alam sekitar di bumi ini. Usaha semua pihak amat ditagih untuk merealisasikan masa depan yang indah di negara ini terutamanya. Maka dengan ini, sedarlah dan marilah kita bersama-sama bersatu dan menjalankan apa sahaja usaha bagi menyumbang kepada kelestarian alam demi kebahagiaan bersama. Jadi di sini saya ingin simpulkan satu perhargaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Aina Mardiah kerana sudi mengajar kita orang dan memberi ilmu yang sangat berguna kepada kami di masa depan dan sekarang untuk menjadi manusia lebih baik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan grup ini kerana memberi kerjasama yang sangat baik dalam menyiapkan laporan ini. Sekian, terima kasih.